uh, 24 hingga 27 insyaAllah. Okey. Jaya ada ya? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Nak baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulil jannah. Qila dakhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Ayat 24 Ustaz ya. 24. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. 25. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Yakni, menurut riwayat, laki-laki itu dibunuh oleh kaumnya setelah ia mengucapkan kata-katanya sebagai nasihat kepada kaumnya. Dia, lelaki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. 27. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Kalau kira kita sambung sedikit pada bahagian ayat yang ke-24. Sebelum ini lelaki itu datang dan sedang berdialog dengan penduduk kampungnya, dengan kaum dia. Lelaki itu berkata setelah menyuruh agar penduduk kampungnya mengikut Rasul yang diutus itu, maka lelaki itu berkata, patutkah aku menyembah beberapa Tuhan yang lain selain daripada Allah? Min dunihi alih. In yuridni rahman. Jika Tuhan Ar-Rahman itu hendak menimpakan aku dengan sesuatu kemudaratan. Baik. Di sini kita lihat pada ayat ke-23 ini, lelaki ini menggunakan, ataupun Habib An-Najjar ini menggunakan perkataan Ar-Rahman. Dia tak menggunakan perkataan Allah. Dia tak gunakan nama Allah, dia gunakan nama Ar-Rahman. Nama Allah untuk orang-orang dulu-dulu. Dia orang kenal tak nama Allah itu? Dia orang kenal tak? Kalau untuk kaum dia yang tak mengenal Allah, macam mana dia nak kenal nama Allah, Ustaz? Baik. Mereka berguna nama Allah untuk Tuhan mereka. Mereka guna nama Allah untuk Tuhan mereka. Ya. Baik. Orang Cina pun kenal kan Tuhan Allah. Tuhan Allah. Baik. Adakah kaum-kaum dulu kenal Allah ini? Kenal, Ustaz. Kenal. Kenal cara dia. Kenal cara dia. Baik. Ada rujukan? Ada? Tengah cari. Kita lihat
pada beberapa ayat, ini saya kongsikan sahaja, pada surah Al-Mu'minun, selalu lupa ayat ni. Ayat yang ayat yang ke-84. Surah yang ke-23 ayat yang ke-84. Pada muka surat 347. Surat 347 surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 84. Baik. Kita nak baca boleh? Oh ya ya. Lama tak membaca. Baik. Kita nak baca ayat 84 hingga penghujung muka surat ini, ayat 89. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء. وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Ayat 84. Ya, apa Ustaz? Ayat 84. Itu ayat 84. Tanyakanlah wahai Muhammad, kepunyaan siapakah bumi ini dan segala yang ada padanya kalau kamu mengetahui? Mereka menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, mengapa kamu tidak mahu ingat dan insaf? Tanyakanlah lagi, siapakah Tuhan yang memiliki dan mentadbirkan langit yang 7 dan Tuhan yang mempunyai arasy yang besar? Mereka akan menjawab, semuanya kepunyaan Allah. Katakanlah, mengapa kamu tidak mahu bertakwa? Tanyakanlah lagi, siapakah yang memegang kuasa pemerintahan tiap-tiap sesuatu serta ia dapat melindungi segala-galanya dan tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyi daripada kekuasaannya? Jawablah jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, segala-galanya dikuasai Allah. Katakanlah jika demikian, bagaimana kamu tertarik hati kepada perkara yang tidak benar? Baik. Maka ditanyakan kepada orang yang Nabi Muhammad bertanya kepada, konteksnya ketika itu adalah Quraisy Mekah, kan, tentang siapa yang memiliki bumi dan apa yang berada dalamnya, siapa yang Tuhan memiliki langit yang 7 serta arasy yang agung, siapakah Tuhan yang memiliki semua kerajaan. Maka mereka menjawab, sayaquluna lillah. Mereka pasti akan berkata, itu semua kepunyaan Allah. Maka Allah dikenali ataupun tidak? Dikenali. Dikenali. Nama Allah adalah Tuhan yang dikenali oleh Quraisy Mekah.
Orang sebelum Quraisy bagaimana? Kan? Allah sebutkan, kita lihat pada surah 39 ayat yang ketiga. Saya bacakan sahaja. Muka surah 458. Muka surah 458. Surah Zumar, surah yang ke-39 ayat yang ketiga. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala lillahi ad-dinul khalis. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Terjemahan, ingatlah, hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadah dan bawaan yang suci bersih dari segala rupa syirik. Dan orang-orang musyrik yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong, sambil berkata, kami tidak menyembah atau memujanya, iaitu berhala itu yang diambil selain daripada Allah, melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Mereka ambil berhala-berhala, sembahan-sembahan, mereka puja selain daripada Allah. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan mereka kepada siapa? Kepada Allah. Allah. Maka Allah adalah Tuhan yang, nama Tuhan yang telah dikenali. Nama Tuhan yang telah dikenali. Ini kita akan lihat. Allah akan sebut juga nanti berkaitan dengan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Apabila mereka ditimpa dengan musibah, siapa yang akan mereka minta? Maka Tuhan Allah adalah nama Tuhan yang mereka telah kenali daripada sebelum ini. Kan, tapi bila datang Nabi Muhammad SAW kan, dalam ayat yang kita biasa dengar, qul ud'u Allah, kemudian apa? Awid'u, apa dia? Qul ud'u Allah awid'u Rasul. Agak aja. qul ud'u Bukan. Allah awid'u Rahman. Awid du. Oh, salah lah. Awid'u Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah, mintalah kepada Allah ataupun mintalah kepada Ar-Rahman. Baik. Oh. Nama Allah adalah nama yang telah dikenali. Akan tetapi Nabi SAW datang kan, nama satu lagi yang tak berapa dikenali ialah nama Allah. Ar-Rahman. Itu nama yang tak berapa dikenali. Mereka kenal Tuhan yang memiliki dunia ini, bumi ini dan langit adalah ada Tuhan, nama dia Allah. Dan mereka semua berhala bukan kerana mereka yakin berhala tu yang memiliki langit dan bumi, tak, hanya untuk perantara sahaja antara mereka dengan Allah. Itu sahaja. Sebab tu namanya syirik, dia menggandingkan Allah. Dia percaya kewujudan Allah tapi dia ada yang lain. Tapi nama Ar-Rahman adalah nama yang tak berapa mereka familiar kan. Sebab itu bila Nabi SAW menyebutkan kepada Quraisy Mekah Tuhan Ar-Rahman pada surah yang ke-25 ayat yang ke-60, ayat yang ke-60 muka surat 365, muka surat 365, surah Al-Furqan surah 25 ayat yang ke-60. Saya bacakan saja. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa man rahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Dan apabila dikatakan kepada mereka yang musyrik itu, sujudlah kamu kepada Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, mereka bertanya, dan siapakah Ar-Rahman itu? Dia tak kenal. Ataukah kami sujud kepada apa sahaja yang engkau perintahkan kami? Maka bila suruh disujud kepada Ar-Rahman, mereka bertanya, wa man Rahman, siapa itu Ar-Rahman? Mereka tak berapa familiar dengan Tuhan namanya Ar-Rahman. Maka sebab itu di penghujung surah Al-Furqan ini ayat 63 tu Allah terangkan tentang Tuhan Ar-Rahman. Kan Allah kata wa ibadur rahman. Lagi ayat punya lain. Bising. Sampai ke penghujungnya. Baik. Maka di sini
lelaki ini, Habib An-Najjar ini menggunakan nama Ar-Rahman. Dia tak menggunakan nama Allah. Kenapa? Kerana ada perkaitan apa yang dia nak sampaikan dalam ayat ini. In yuridnir rahmanu bidurrin. Jika Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, ataupun mungkin ada terjemah letakkan yang Maha Penyayang, hendak menimpakan aku dengan sesuatu bahaya, durrin, dengan sesuatu kemudaratan. Baik. Kalau apa yang lelaki ini nak bawakan dengan menggunakan nama Ar-Rahman, dan selepas itu dikaitkan dengan perkataan bidurrin, dengan sesuatu bahaya, kemudaratan, kesusahan. Apa yang lelaki ini nak membayangkan? Takkanlah Allah yang Maha Penyayang tu nak bagi kemudaratan kepada orang. Ya. Takkanlah Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang itu, yang Maha Pemurah, nak bagi kemudaratan kepada seseorang. Kan, sesuatu yang pelik. Secara normalnya, takkanlah seorang ibu nak menyakiti anak dia, kan, secara apa, umumnya lah, kan. Takkanlah seorang ibu nak menyakiti seorang anak, kan. Macam pernah viral dulu sebuah video, kan, dekat supermarket rasanya, dekat kaunter bayar tu. Spender banyak dekat bakul sini, banyak spender tau. Okey dah. Dekat kaunter bayar tu, seorang ibu, kan, dia marah anak dia, kan, dia tarik telinga anak dia. Maka ada orang ambil video, kan, dia kata kenapalah mak dia tu buat anak dia macam tu, marah-marah kat public, tarik telinga anak dia, kan. So, benda yang tak patut dilakukan. Maka ramailah orang biasalah mengecamlah mak dia, kan. Akan tetapi tiba-tiba ada orang lain juga, satu site yang lain komen, dia kata kita tak tahu apa yang mak dia dah tempuhi dengan anak dia sampai mak dia buat macam tu. Betul tak? Sebab takkan ada seorang ibu normally-nya lah yang akan nak menyakiti anak dia. Betul tak? Takkan ada. Dan kita pun tak nak marah anak kita. Tapi pernah tak kita marah anak kita? Pernah, bila dia buat salah. Kan? So kita marah tu sebab apa? Adakah memang kita punya sifat dengan anak tu suka marah? Tak. Tapi sebab bila ada sesuatu, kita pun marah lah. Akan tapi sifat asalnya apa? Sifat asalnya kita sayang pada anak kita. Maka nak mengaitkan seorang mak dengan pukul anak, sesuai tak? Tak sesuai. Nak kaitkan seorang mak dengan suka marah anak, suka pukul anak, perkara yang tak sesuai. Maka sebab itu lelaki disebut Ar-Rahman dengan kemudaratan. Dia dua perkara yang tak kena. Dia Tuhan yang penyayang, Tuhan yang pemurah, tapi dia bagi mudarat, kan. Maka lelaki ini nak apa? Nak memberi, bukan saja nak bagi tahu bahawa jika Allah Tuhan Ar-Rahman menghendakkan kepada aku suatu bahaya, dia bukan nak bagi tahu, kan, bahawa Tuhan ini akan memberikan kemudaratan, tapi dia nak bagi tahu juga indirectly bahawa Tuhan ni adalah Tuhan yang penyayang. So dia tak mungkin bagi sesuatu kemudaratan tanpa sebab. Seperti mana seorang mak, dia tak mungkinlah nak marah anak dia tanpa sebab. Kan, anak dia bangun-bangun tidur je, mak dia turun rotan, terus marah, kan. Mestilah ada sebab, kan. Mak takkan marah tanpa sebab. Jadi Tuhan Ar-Rahman yang menimpakan kemudaratan, mestilah ada sebab, bukan dia saja-saja dia nak menimpakan bahaya ataupun kemudaratan. Maka dikaitkan dengan nama Ar-Rahman. Kalau disebutkan nama Allah, jika Allah menginginkan kemudaratan, maka tak boleh nak nampak perkaitan tu, kan. Tapi boleh guna nama Ar-Rahman, kata Tuhan ni Maha Penyayang, tapi dia bagi kemudaratan, maka dia akan buat kita fikir, oh, Tuhan ni sifat dia memang Maha Penyayang. Sebab nama apa, Ar-Rahman itu dalam bentuk isim, betul tak? Ini kalau tengok dari sudut bahasa Arab lah. Dalam bentuk isim, dan isim menunjukkan sesuatu yang tetap, teguh, tak berubah. Maksudnya sifat penyayang Allah kepada hamba-Nya itu tetap pada bila-bila masa, tak kira situasi, tak kira siapa pun hamba tu, tak kira macam mana teruk pun perangai hamba tu, dia tetap akan ada sifat
Ar-Rahman itu, sifat yang penyayang itu, maka tak mungkin dia akan menimpakan dengan kemudaratan. Maka lelaki ini nak bagi kaum dia itu berfikir kejap. Dia nak mengajak menyembah Tuhan yang Maha Penyayang, yang mana mungkin dia menimpakan sesuatu bahaya dengan suka-suka. Mesti ada sebab. Baik. Yang kedua, kenapa lelaki ini sebut tentang kemudaratan ataupun bahaya? Jika Tuhan Ar-Rahman ini menimpakan kepada aku kemudaratan ataupun bahaya. Kenapa dia sebut tentang kemudaratan ataupun bahaya? Kenapa dia tak sebut tentang kalaulah Tuhan Ar-Rahman ini beri kepada aku nikmat? Kenapa tak sebut tentang nikmat? Kenapa dia sebut tentang mudarat pula? Sedangkan dalam kehidupan kita, yang banyak ada ni nikmat ke mudarat? Yang banyak ada. Daripada mula-mula kita bangun tidur kan, yang paling banyak ada adalah nikmat, bukannya mudarat. Tapi kenapa lelaki ini dia menyebut perkara yang kecil? Dia tak mention perkara yang besar, yang banyak. Kan? Kenapa tak sebutkan kebaikan seseorang tapi fokus kepada satu keburukan dia je? Sepatutnya sebutlah kebaikan dia yang banyak tu. Tapi kenapa fokus pada satu bentuk keburukan? Kenapa lelaki ini fokus kepada kemudaratan yang Allah bagi dekat dia yang sikit berbanding nikmat yang Allah beri yang banyak? Baik. Kenapa dia fokus kepada kemudaratan? Kerana lelaki ini nak membuatkan kaumnya itu kembali berfikir sekali lagi bahawa seseorang itu apabila dia ditimpa dengan kemudaratan, ada dalam keadaan bahaya, situasi yang genting, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi selalunya? Tak tahu apa jadi. Kita lihat surah yang ke-10 ayat 107. Muka surat 221, penghujung surah Yunus. Penghujung surah Yunus. Bukan, maaf. Bukan ayat ni. Kita nak tengok ayat lain sebelum tu. Minta maaf, kita nak tengok ayat Allahumma salli ala Muhammad. Nak tengok pada surah, kita ada pada surah Al-Isra sebentar. Kita ada pada surah Yunus juga. Saya tak ingat ayat berapa. Okay. Ayat yang ke-12 surah Yunus. Okey, kita tengok surah 22. Kita tengok surah Yunus juga, tapi ayat yang ke-22. Surah Yunus, ayat yang ke-22. Muka surat 211. Ayat ke-12, Allah sebut lebih kurang yang sama dengan ayat ke-22, tapi kita lihat pada ayat yang kita ambil ayat 22. Baik. Muka surat 211 surah Yunus, surah ke-10, ayat yang ke-22, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia ayat kena unmute balik. Baik. Boleh, dah ada saja ya? Dah Ustaz. Okey, baik. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Huwallazi yusayyirukum fil bahri wal bahr. Hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha.
حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, yakni orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira kerananya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata. Seraya berkata, sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Baik. Allah beri perumpamaan. Manusia, umpamanya mereka sedang berlayar di lautan dan juga berjalan di daratan. Allah berikan gambaran lebih jelas di lautan. Itulah bila dah berlayar kat laut itu. Ini antara ketikanya manusia itu akan apa? Memang membulatkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika berada di dua tempat. Di lautan dan juga di mana? Satu lagi di udara. Ketika itu memang manusia akan buat apa? Manusia memang akan bersungguh-sungguh membulatkan tawakal dia, kepercayaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah sebutkan tiba-tiba tengah berlayar itu datang angin kencang, ombak pula makin kuat. Kemudian apa yang berlaku? Yang berlaku ialah mereka berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Bukan saja berdoa kepada Allah, tapi mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan sungguh-sungguh hanya kepada Allah. Bila dah mereka dah tahu dah tak ada tempat lain lagi nak tuju di lautan dan ketika berada di udara, kan, waktu dalam kapal terbang, waktu tu kalau kapal terbang bergoyang-goyang, waktu tu kena pula ke satu kipas rosak ke, waktu tu memang setiap orang akan berdoa kepada Allah dengan ikhlas, sepaling ikhlas. Itulah ketika dia. Maka lelaki Habib An-Najjar ini menyebut tentang kemudaratan, bahaya. Sebab apa? Sebab lelaki ini nak mengingatkan kaumnya kembali. Ketika mana mereka sedang menghadapi bahaya sebelum ini. Sebab kita dalam kehidupan setiap kita ada waktu yang kita hadapi mudarat, bahaya, masalah yang teruk yang kita tak tahu nak buat apa dah. Yang mana ketika itu apa yang kita buat? Kita memang cari Allah sungguh-sungguh. Memang cari Allah sungguh-sungguh, siapa pun dia. Sebelum tu, kan, macam mana tak solat pun sebelum tu, bila ada masalah akan terus solat. Dan akan terus bangun malam, akan terus doa bersungguh-sungguh. Maka sama, kaum yang terdahulu. Maka Habib An-Najjar nak ingatkan balik kaum dia. Ingat tak dulu, waktu kau ditimpa dengan bahaya dan juga musibah, apa kau buat? Mereka semua akan berdoa, minta bersungguh-sungguh dekat Allah. Waktu tu hilang semua sembahan yang lain. Berhala ke, apa pokok ke, apa-apa semua hilang. Tak ada, waktu tu tak ingat dah. Yang ingat hanya satu saja, Allah. Dan waktu tu akan minta dengan mukhlisin, betul-betul ikhlas, betul-betul tulus
kepada Allah. Maka sebab itu laki ini sebut tentang apa? Kemudaratan. Dia tak sebut tentang nikmat. Sebab manusia bila berada dalam nikmat, kan, kalaulah Tuhan Ar-Rahman itu nak beri nikmat, seorang kan tahu nikmat itu benda yang seronok. Dan waktu seronok memang selalunya nak ingat kepada Tuhan yang memberi itu dia lebih sukar berbanding dengan nak ingat Tuhan ketika waktu susah. Maka lelaki ini fokus kepada situasi bahaya ataupun mudarat supaya kaum diingat balik. Ingat tak dulu waktu susah tu kau pergi cari siapa, kan? Kita kan selalu kalau jumpa kawan-kawan, jumpa orang lah kan, kalau kita tahu perangai ini memang tak berapa elok kan. Kau ingat tak dulu waktu kau susah kau cari siapa? Kita akan mention waktu susah, kita tak mention waktu senang. Kita mention waktu susah. Kau ingat tak dulu kau susah kau cari siapa? Aku kan. Kan? Anak-anak kan, kita waktu sihat dengan kawan, waktu sakit cari mak. Mak dia cakap apa? Pergilah cari kawan-kawan kau tu, kan? Waktu sihat sibuk sangat dengan kawan, waktu sakit barulah nak duduk rumah ni, barulah nak cari mak. Kenapa mention waktu susah? Waktu susah tu soalnya orang kan betul-betul mencari siapa yang sepatutnya. Waktu susah, waktu senang selalunya orang akan lupa. Kalau kita ingatkan waktu susah dulu, kau ingat balik kau cari siapa. Berapa banyak pun sembahan engkau, hebat mana pun kau kata sembahan engkau tu, waktu kau ditimpa dengan mudarat, kau pasti akan pergi jadi Tuhan yang namanya Allah itu. Kau akan minta kat dia sungguh-sungguh. Sekali lagi ini ingatkan, yuridnir rahmanu bidurrin. Kalaulah jika Tuhan Ar-Rahman ini ingin menimpakan kepada aku sesuatu bahaya, timpakan kepada aku satu bahaya, la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhu, maka mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan daku. Ini yang tadi pada surah Yunus ini, pada penghujung surah Yunus, ayat yang ke-107 itu, Allah sebutkan, saya bacakan saja muka surat 221 surah Yunus ayat yang ke-107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in yamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, bidurrin, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghapuskannya melainkan dia. Dan jika ia menghendaki engkau beroleh suatu kebaikan, maka tiada sesiapa pun yang dapat menghalangi limpah kurnianya. Allah melimpahkan kurnianya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hamba. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha ar-rahim, yang maha mengasihani. Maka ayat 107 surah Yunus menerangkan kembali apa yang disebut oleh lelaki ini, bahawa kalaulah Allah menginginkan satu perkara yang tak baik, kemudaratan, bahaya terjadi kepada seseorang, maka takkan ada siapa yang dapat menghalang. Kan seperti mana mungkin yang sedang menimpa sebahagian kawan-kawan kita, sahabat kita, saudara-saudara kita yang berada di belah pantai timur sekarang, mereka sedang ditimpa dengan kemudaratan. Maka tidak ada siapa yang akan dapat membantu untuk mengangkat kemudaratan itu. Tak ada siapa yang boleh nak menghalang kemudaratan itu, bahaya itu daripada datang. Jika kerana ia datang daripada Allah. Akan tetapi perlu ingat, walaupun ia adalah satu bahaya, satu kemudaratan, ianya datang daripada Tuhan Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Pemurah. Maka pada setiap apa yang dia lakukan mesti ada apa? Mesti ada cebisan sifat dia pada perbuatan dia. Macam kita sebutkan tadi, seorang ibu sifatnya adalah apa? Penyayang kepada anak dia. Maka pada apa yang ibu itu lakukan mesti ada sifat penyayang, mesti ada cebisan kasih sayang dalam setiap apa yang dia lakukan. Ibu tu bangun pagi, masak, basuh baju, sediakan baju anak, kemas rumah, itu semua dalam setiap yang dilakukan itu ada apa?
ada cebisan sifat kasih sayang ibu tu pada perbuatan dia. Kerana itu sifat ibu itu. Hatta kalau ibu tu marah, dan itu ada cebisan sifat kasih sayang pada ketika mana dia marah itu. Maka begitulah Ar-Rahman, Tuhan Ar-Rahman. Ketika mana dia memberikan mudarat ataupun bahaya, pasti ada sifat Ar-Rahman dalam apa yang Allah berikan itu, walaupun zahirnya kelihatan seperti sesuatu yang tidak ada manfaat. Banjir, habis tenggelam rumah. Apa manfaat yang ada? Tak ada manfaat. Tak ada manfaat pun. Kalau kita nampak, bahkan itu adalah musibah keseluruhannya. Akan tapi bila ia datang daripada Tuhan Ar-Rahman, pasti akan ada sifat kasih sayang dan pemurah Allah pada bahaya dan juga mudarat yang diberikan itu. Dan tiada siapa yang dapat menghalang, dan juga tidak ada siapa yang akan dapat menyelamatkan seseorang itu apabila Allah menginginkan kepada dia sesuatu bahaya ataupun kemudaratan. Ustaz Al-Ghafur dan Al-Ghafir mempunyai terjemahan yang sama, but there is a difference between the two, right? Ya, betul. Ghafur dan juga Ghafir itu dua-dua nama Allah Azza wa Jalla, kan, tapi sudah tentu ada perbezaan. Dalam Quran juga ada satu lagi nama Allah, Ghaffar. So ada tiga. Ada Ghaffar, wa inni laghaffarul liman taba. Ada Ghafurur Rahim, Ghafur, dan satu lagi ada Ghafir. Surah yang ke-40 namanya surah Ghafir. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi. So semuanya maknanya pengampun. Tapi bentuk perkataannya itu berbeza. Maka mesti ada perbezaan dari sudut makna. Please explain the difference between the three. Itu boleh ikuti kelas bahasa Arab Al-Quran setiap Jumaat jam 9 pagi hingga 10 pagi. Boleh berhubung dengan Hajar Nuriah. Kelas kita pada hari Jumaat, insya-Allah. Nah, itu antara sebab kita belajar di bahasa Arab, kerana Ustaz, hari ni residen ustazah kita seorang meninggal pagi ni. Jadi malam ni saya pun sibuk sikit fokus kat lain ni. tak apa. Dengar dua sekali. Silakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fir laha wa rahmah wa afiha wa anha. Allah ampuni dan rahmati dia, insya-Allah. Perkataan yunkizun terjemahannya menyelamatkan. Saya guna yang di sini lah. Perkataan yunkizun terjemahannya menyelamatkan. Baik. Perkataan yunkizun selain daripada makna menyelamatkan, apa bentuk menyelamatkan yang ada dalam perkataan yunkizun? Kalau kita lihat dalam kamus, antara maksud yunkizun ialah menyelamatkan seseorang ataupun menarik seseorang yang sedang berada di tepi gaung. Itu maksud yunkizun. Kalau orang tu tengah berdiri dekat tepi gaung, nak jatuh, kita tarik dia, selamatkan dia. Itu perbuatan itu dalam bahasa Arab namanya yunkizun, menyelamatkan. Sebab ada makna menyelamatkan lain dalam bahasa Arab, ada maksud menyelamatkan dengan perkataan yang lain. Tapi dalam ayat ini Allah kata yunkizun. Maka yunkizun itu menunjukkan kepada apa? Umpama seorang tengah berdiri di tepi gaung, nak jatuh, kemudian ada orang tarik dia. Maka itu perkataannya yunkizun. So dia bukan hanya setakat menyelamatkan, kan, tapi dia menyelamatkan. Kalau kata dia tak tarik orang tu, apa jadi? Memang akan jatuh gaung, matilah, kan. Umumnya memang akan mati. Sebelum mati itu akan rasa apa? Akan rasa sakit yang amat sangat sebelum nak mati itu. Maka yunkizun adalah bentuk Allah menyelamatkan seseorang itu daripada bahaya yang sangat-sangat teruk yang akan menimpa dia. Dan itu hanya boleh dilakukan oleh Allah SWT. Maka siapa yang ditimpa dengan suatu mudarat ataupun musibah yang pada diri dia sangat-sangat teruk, tak ada orang boleh selamatkan dia. Contohnya orang yang kena kanser dah last stage, contohnya lah, kan.
Doktor kata tunggu hari je. Siapa yang boleh yungkizun, menyelamatkan dia? Allah Allah SWT. Sebab itu banyak terjadinya yang bahasa kita sebutkan apa? Keajaiban, miracle. Tetapi pada diri Allah itu satu perkara yang bukan satu perkara yang ajaib pun, itu perkara yang biasa untuk Allah Azza wa Jalla. Allah dia menyelamatkan, bentuk dia menyelamatkan itu adalah pada situasi yang sangat-sangat berbahaya yang sedang dihadapi oleh manusia. Baik. Laki ini berkata, adakah patutkah aku menyembah Tuhan selain daripada Allah? Yang mana Tuhan ini dia adalah Tuhan Ar-Rahman. Dan dia Tuhan yang boleh menyelamatkan aku pada saat-saat yang tak ada orang yang boleh selamatkan aku. So Tuhan ni Tuhan yang sangat-sangat hebat. Tak ada mana-mana Tuhan yang boleh menandingi kehebatan Tuhan. Dia bukan saja boleh menyelamatkan aku, tapi dia menyelamatkan aku pada situasi yang memang orang lain tak boleh nak tolong dah. Orang kalau ditimpa dengan sakit yang teruk, bukan sakit yang teruk lah. Kalau orang tu sakit perut, siapa yang boleh bawa keluar sakit daripada perut dia tu? Tak ada siapa yang boleh bawa keluar sakit daripada perut. Sakit kepala, migraine, sampai tak boleh nak bangun. Siapa yang boleh bawa keluar sakit kepala tu? Tak ada siapa yang boleh bawa keluar. Hanya yang boleh bawa keluar adalah Allah Azza wa Jalla. Maka lelaki ni nak kata, patutkah aku ni nak pergi cari Tuhan yang lain, sedangkan Tuhan ini Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, yang dia ini boleh menyelamatkan aku pada waktu-waktu kritikal yang tak ada orang lain boleh bantu aku. So, sangat pelik kalau ada orang yang pergi cari orang lain, sedangkan ada orang yang boleh bantu daripada waktu yang orang lain tak boleh bantu. Dan kalau kita nak minta tolong, contohnya, nak minta tolong dengan billionaire ke, atau nak minta tolong dengan orang yang hanya ada ribuan ringgit, contohnya lah kan. Dalam akaun dia hanya ada ribuan ringgit, yang seorang lagi dalam akaunnya ada jutaan ringgit. So kita akan nak minta tolong dekat mana? Sudah tentu dengan yang ada jutaan ringgit tu, sebab kemampuan dia jauh lebih tinggi daripada orang yang duitnya ada sikit je. Itulah kan. So bayangannya begitulah. Jadi mana mungkin, tak sepatutnya orang pelik lah kan. Dia ada hutang yang banyak, pergi minta tolong orang yang dalam akaun dia hanya ada beberapa ribu. Sedangkan orang yang dalam akaun dia ada ratusan juta tu bersedia nak tolong dia, tapi dia tak pergi. Maka lelaki ini nak bagi buah fikiran, nak suruh kaumnya itu berfikir, patut tak buat macam tu? Dan jawapannya jelaslah, satu perkara yang tidak patut dilakukan. Dia nak memberitahu kepada kaumnya apa yang diorang buat ni satu perkara yang tak patut, iaitulah tak nak ikut cakap Rasul ini untuk mengabdikan diri kepada Allah, dan mereka lebih selesa untuk terus dengan cara mereka sembah Tuhan yang mereka sedang sembah itu. Maka lelaki ni nak beritahu perbuatan tu tak patut buat, tapi dia tak bagi tahu directly, dia bagi tahu indirectly. Nak suruh kaumnya itu berfikir. Ayat 24, lelaki ni berkata, inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku kalau melakukan syirik, tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Kalau lihat ayat 24, indeed I would then be in manifest error. Kalau dalam terjemahan lain, saya tengok siang tadi dalam terjemahan, Suara Ustaz ni slow sangat. Slow sangat Ustaz. ya saya? Tak dengar. Ustaz, kami Ustaz punya suara mic Saya punya suara slow. Daripada tak tadi? dengar pun. Ya, dari tadi. Oh ya ke? Kita nak tegur Kenapa takut. dia cakap daripada tadi slow? Ini kuat ke? Tak kuat, tak cukup kuat. Sama juga. Kuat lagi Ustaz. Kuat lagi ya. Mic pakai speaker Ustaz. Tak speaker Okey, sekarang ni macam mana? Okey. Better? Saya test kejap saya punya Kena jerit sikit lah. Saya test kejap. Okey lah tu. Bagaimana sekarang? Lebih kurang ke? Lebih kurang ke suara? Kuat sikit ke atau sama je? Kuat sikit. Kuat sikit.
Okay lah tu kan. Saya rasa saya tukar lah bateri mikrofon ni. Ustaz, nak tanya boleh? Silakan. Tadi Ustaz sebut mudorek sebagai bahaya kan? Yang mana? Mula-mula masa Ustaz cerita tadi, ada Ustaz sebut pasal mudorek artinya bahaya. Ya, betul. Perkataan bidurrin. Bukan. Dalam Yun explanation, Fizun. dalam explanation Ustaz ada sebut mudorek and the meaning is bahaya. Betul ke? Sebab saya Mudarat. confused. Mudarat. Sebab saya confused. Mudarat. Ustaz sebut mudorek. Tadi saya dah fikir, mudarat, patutnya mudarat. Ustaz. Oh, saya sebut mudarat ke? Ya. Allah Akbar. Slang tu. Saya dah fikir mudorek ni madi mudorek. Tiba-tiba macam bahaya pula. Aduh. Okey. Salah, dia mudarat. Mudarat ni bukan Mudarat. mudarat. Okey. Jauh. Mudarat, minta maaf. Tersasul. Okey. Baik, jazakallah khairah. Sesungguhnya aku kalau melakukan syirik, tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Laki ini berkata, sesungguhnya aku izan in that case. Terjemahannya maksudnya apa? Kalaulah aku buat apa yang aku sebut ayat yang ke-23 tu. Maksudnya apa? Dia mengambil Tuhan selain daripada Allah. Sesungguhnya kalaulah aku buat yang tadi itu, aku ambil Tuhan selain daripada Allah, pastilah aku lafi, tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Baik. Perkataan lafi. Kita ada dua, perkataan la itu dan juga perkataan fi. La itu terjemahannya tentulah. Fi ini terjemahannya apa? Di dalam. Di dalam. Benar-benar dalam. Benar-benar dalam. Baik. Inni idzal lafi dhalalin, sesungguhnya kalau aku mengambil Tuhan selain daripada Allah, itulah namanya syirik, pastilah aku benar-benar di dalam apa? Dhalalin, kesesatan, mubin, yang nyata. Perkataan fi di sini menunjukkan kepada apa? Kalau seseorang itu melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla, dia berada dalam kesesatan. Umpamanya macam mana? Umpamanya macam orang yang kita bayangkan kalau kita memasukkan, contohnya lah kan, kita orang yang dia lemas. Orang yang dia lemas contohnya. Orang yang dia lemas dia akan apa? Tenggelam lah. Difahami lemas tu adalah dia tenggelam. Kat mana? Dalam air. Maksud dia lemah lah, dia tenggelam dalam air. So kalau dia pandang kat depan, apa ada depan dia? Air. Pandang belakang? Air. Pandang kanan? Air. Pandang kiri? Air. Keliling dia semua adalah air. Itu maksudnya apa? Di dalam. Dia berada di dalam itu. Maka Allah kata di sini, lelaki ini berkata, kalaulah aku syirik kepada Allah, mengambil Tuhan selain daripada Allah, maka sudah tentulah aku akan berada dalam, aku akan tenggelam dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata. Baik. Orang yang melakukan itu, sekarang ini kalau kita pernah dulu ada orang, ada ajaran sesat lah, contohnya lah kan, contohnya orang yang dulu ikut ayah pin itu kan, kita rasa kita akan ikut tak ayah pin tu? Tak. Akan ikut tak ikut kan? Kalau cerita tentang Rasul Melayu tu, Kaha tu kan, kita rasa kita akan ikut tak dia? Tak. Tapi kenapa pengikut ayah pin ataupun pengikut Rasul Kaha tu boleh ikut dia? Kenapa? Sedangkan untuk kita, jelas tak Rasul Kaha dan ayah pin tu sesat? Ya. Tapi dia orang nampak tak perkara tu? Dia macam Quraisy. Nampak tak perkara tu? Ragu-ragu. Kalau dia orang nampak perkara itu adalah sesat, tentulah dia orang tak ikut. Jadi sebab dia orang tak nampak perkara itu adalah sesat. Kenapa tak boleh nampak?
Kan? Kita selalu guna kerana telah dibutakan. Tapi Quran gunakan dia telah lemas dalam kesesatan. Dia dah tenggelam. So, dia dah tak nampak. Keliling dia semuanya adalah air je kan. Keliling semuanya adalah air. So, dia tak nampak benda yang lain selain daripada air. Tapi orang yang berada di atas, boleh nampak dia sedang tenggelam. Boleh nampak kat depan tu ada tali ke, kat depan tu ada something yang boleh dia berpaut. Tapi untuk dia yang kat dalam tu, dia dah tak nampak apa dah sebab dia dah tenggelam. Maka pengikut ayat pin contohnya, kalau tanya dia tak rasa dia sesat. Dia rasa dia betul. Tapi orang yang berada di luar itu, yang tengok, tahu dia itu sedang berada dalam kesesatan. Dan kesesatan ialah, sesatnya itu adalah sesat yang nyata. Untuk kita, perkara itu jelas. Macam mana boleh seorang mengaku dia adalah wakil daripada langit, kan? Hingga ada yang mengaku dia itu adalah Tuhan. Dia mengaku dia adalah Tuhan pun. Macam mana? Kan? Untuk kita, perkara itu jelas. Sesat. Tapi untuk orang yang berada di dalam itu, dia tak nampak. Dia tak nampak pun mana ada something wrong. Bagi dia okey je. Tak ada apa masalah. Maka sebab itu, kesyirikan dia satu bentuk yang sangat-sangat bahaya. Dia boleh membutakan orang. Sebab itu dalam Quran, Allah banyak mention tentang apa? Cahaya dan juga apa? Kegelapan. Zulumat. Allah cerita tentang nur. Allah cerita tentang zulumat. Cahaya dan juga kegelapan. Dan Allah umpamakan orang yang melakukan syirik ini seperti orang apa? Orang yang sedang lemas. Orang yang sedang lemas. Tengok pada surah Maujun min fawqihi. Baik. Surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat yang ke-40. Surah ke-24, ayat ke-40 pada muka surat 355. Muka surat 355 surah An-Nur, surah ke-24 ayat yang ke-40, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jaya kena unmute dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au kadhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjum min fawqihi. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Terjemahan. Atau orang-orang kafir itu keadaannya 40 kau Ustaz? 40 betul. Atau orang-orang kafir itu keadaannya adalah umpama keadaan orang-orang yang dalam gelap gelita di lautan yang dalam dan yang diliputi oleh ombak bertindih ombak
Di sebelah atasnya pula awan tebal. Demikianlah keadaannya, gelap gelita berlapis-lapis. Apabila orang itu mengeluarkan tangannya, ia tidak dapat melihatnya sama sekali. Dan ingatlah sesiapa yang tidak dijadikan Allah menurut undang-undang peraturannya mendapat cahaya hidayah petunjuk, maka ia tidak akan beroleh sebarang cahaya yang akan memandunya ke jalan yang benar. Allah beri perumpamaan. Seumpama malam yang gelap gelita. Orang itu berada di dalam jatuh di dalam lautan, dia ditimpa dengan ombak, atasnya pula ada awan tebal yang gelap. Maka dia adalah zulumatun ba'dhuha fawqa ba'd, kegelapan yang berlapis-lapis. Dia tu dah duduk kat dalam air laut, ditimpa dengan ombak pada waktu malam yang gelap, atas itu pula ada awan yang gelap. So itu Allah umpamakan seperti apa? Orang-orang yang ingkar yang mensyirikkan Allah. Maka berada dalam satu bentuk kesesatan yang nyata, gelap habis. Memang dah tak nampak dah arah mana yang nak dituju. Okay, sebab itu bahasa kita adalah buta. Bahasa kita adalah buta. Quran pun menyatakan dia adalah buta. Sebab itu apabila seorang yang telah dibutakan dengan mengambil Tuhan yang lain selain daripada Allah, dia rasa okey je, tak ada apa benda masalah, tapi orang lain melihat itu adalah masalah. Hingga timbul dalam masyarakat kita, tak apa dia buat sesuatu itu dengan alasan untuk mencari nafkah untuk ahli keluarga. So dia boleh buat apa pun lah, kan? Dia boleh buat pekerjaan yang tidak baik, boleh ambil pendapatan daripada sumber yang tidak baik, boleh buat. Bagi dia benda tu okey, tak ada masalah apa-apa. Kerana dia tak nampak itu adalah bentuk kesalahan yang dia telah lakukan, kerana dia sedang berada dalam kegelapan. Orang yang berada di luar yang nampak apa yang dilakukan itu salah. Dia nampak okey je apa dia buat itu tak salah. Maka itu yang berlaku pada kaum ini. Mereka menyembah Tuhan selain daripada Allah, meminta, berdoa, berharap, yang mana orang yang benar-benar belajar mengenal Allah, dia tahu ini tak boleh buat. Tapi orang yang berada di dalam kegelapan, dia rasa apa yang dibuat itu okey, betul. Orang yang pergi berdoa dekat pokok, contohnya lah kan, kita kalau tengok tahu dah benda ni salah, mana boleh doa kat pokok, kan, minta kat batu ke, minta kat keris ke, minta kat apa-apalah benda-benda yang disebutkan sebagai keramat, kan. Kita jelas perkara itu tak boleh dilakukan. Minta kepada mana-mana kubur contohnya. Akan tapi ada orang yang rasa perkara itu okey, boleh buat, tak ada masalah. Sebab itu dia lakukan. Kerana pada dia perkara itu boleh, dan kita yang melihatnya tahu perkara itu tidak boleh, dilarang oleh agama untuk melakukannya. Maka berada dalam kesesatan mubin yang nyata itu adalah umpama seorang telah tenggelam dalam bentuk kesesatan, dan memang tidak ada siapa yang akan dapat yungkizun, menyelamatkan dia daripada situasi itu kecuali Allah Azza wa Jalla sahaja. Allah Azza wa Jalla sahaja yang dapat menyelamatkan. Itu yang Allah sebutkan tentang diri kita. Tentang diri kita kesemuanya. Allah sebut secara umum diri kita kesemuanya pada ayat yang kita biasa baca. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Allah suruh pegang dengan tali Allah, iaitu agama Allah sungguh-sungguh. Ialah dulu kamu berpecah belah dan sebagainya. Bawah tu Allah sebut, dan dulu kamu ini sedang berada di jurang. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Ingatlah kamu dulu berada di jurang neraka, lalu Allah menarik kamu keluar daripada situ. Maksudnya apa? Kalaulah kita ini Allah tak jadikan kita sebagai seorang Muslim, ke mana tempat kembali kita? Kemungkinan besarnya ke neraka.
Maka Allah telah anqadhakum minha, telah menyelamatkan kita, yunqizun, telah menarik kita daripada jatuh ke dalam gaung ataupun lembah neraka itu. Allah tarik kita keluar. Maka lelaki ini bagi tahu, kalau dia buat begitu, mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain, maka dia sedang berada dalam kesesatan yang nyata, yang tak ada orang boleh nak keluarkan dia daripada kesesatan itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang sedang dilakukan, yang sedang cuba dilakukan oleh lelaki ini kepada kaum dia. Dia tahu kaum dia ni dah tak nampak jalan dah. Mana yang betul, mana yang salah. Sebab dah duduk dalam kegelapan. Tapi lelaki ni masih lagi berusaha nak bagi kaumnya ini faham kan, bahawa apa yang dia buat itu salah. So tengah nak bagi faham. So dia menggambarkan diri dia lah yang sedang sesat tu kalau dia ambil Tuhan yang lain selain daripada Allah. Mas Selamat tidak menghalalkan cara, dia betul kata itu. Mas Selamat tak menghalalkan cara bila nak melakukan sesuatu. Kemudian kita sebut pada ayat yang ke-25, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarlah nasihat. Lihat pada terjemahan, indeed, I have believed in your Lord, so listen to me. Boleh nampak tak di sini apa ayat yang digunakan? Sesungguhnya aku, lelaki itu kata, aku telah beriman kepada siapa? Bi rabbikum, kepada Tuhan kamu. Kamu ni balik kepada siapa? Kum kat sini. Your. Balik kepada siapa? Balik kepada kaumnya lah yang di tengah cakap tu. Bi rabbikum. Soalnya aku beriman kepada Tuhan kamu. Betapa perkataan yang digunakan oleh lelaki ini, Masya Allah, betul-betul nak tarik kaumnya itu untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla, hingga dia menyebutkan Tuhan yang dia beriman itu adalah Tuhan penduduk kampung dia tu, kaum dia tu. Dia umpamakan begitu, nak samakan diri dia dengan diri penduduk kampung tu. Kita ni satu geng. Kita ni satu geng, sama aja. Tak ada apa beza aku dengan kau. Lagi ni kata ini, sesungguhnya aku amantu. Baik, siapa yang pelajari bahasa Arab sikit? Perkataan amantu, dia present tense ke past tense? Pas. Madi. Pas tu maksudnya apa? Tak boleh jawab. Pas. Saya pas tak jawab. Madi Ustaz. Past tense. Pas. Ingat pas soalan ni. Saya tak ada soalan dah. Satu je soalan yang ada ni. Dia soalannya pun. Kalau pas, tak ada lagi soalan dah. Dia adalah bentuk past tense. Aku telah beriman. Aku telah beriman. Kenapa digunakan dalam bentuk aku telah beriman? Kenapa tak digunakan sesungguhnya aku beriman dalam bentuk present tense? Sebab bukan lelaki itu tengah beriman waktu dia cakap tu kan dia tengah beriman kepada Allah, betul tak? Kenapa dia kata telah beriman? Takkan berubah. Dia daripada pula lagi aku beriman. Bila sebut dalam bentuk past tense, maksudnya seolah-olah perkara itu dah jadi dan dah selesai. Maksudnya perkara yang dah lepas boleh ubah tak? Dah tahu boleh ubah dah. Boleh. Kan dah tak boleh ubah dah. Tapi kalau perkara yang kita sedang buat boleh ubah tak? Boleh. Boleh. Maka sebab itu digunakan past tense. Nak beritahu pada kaum dia ni dah beriman dan takkan berubah iman dia kepada Tuhan itu. Tapi kalau dia kata aku ni beriman dalam bentuk present tense, inni aminu kama yu'minu uminu. Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kamu. So bila sebut dalam bentuk present tense, mungkin sekarang dia beriman, masa depan tak tahu. Tapi bila dia dah sebut dalam bentuk past tense, dia satu yang dah lepas, yang tak boleh dah nak diubah. Mungkin sebab itu lelaki ni guna perkataannya amantu, nak tunjukkan keimanan dia kepada Allah itu memang dah tak akan berubah dah sampai bila-bila. Bi rabbikum. Yang lelaki ini beriman, dia beriman kepada siapa? Tuhan dia dan Tuhan kaum dia. Itulah Apa nama dia. Tuhan tu? Tuhan kamu. Apa nama Tuhan tu?
Allah. Allah. Allah lah. Allah lah. Kan? Kenapa dia tak guna inni amantu billah? Ataupun macam atas tadi dia guna perkataan Ar-Rahman. Kenapa dia tak guna inni amantu birrahman? Kenapa dia tak Sebab guna? bukan Tuhan dia, sebab bukan dia Tuhan dia seorang je, Tuhan semua. Sebab bukan Tuhan dia seorang je, Tuhan semua yang letakkan ada kamu. Kalau dia masukkan, sebenarnya aku beriman kepada Allah, Tuhan kamu. Ataupun kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman kamu, merujuk kepada Tuhan kamu. Kenapa dipilih perkataan Rabb instead of Allah ataupun Ar-Rahman? Ada Tuhan sebab tak? dunia akhirat. Rob tu general. Rabb tu general. Universal. So, pemilihan nama, kan, kita lihat lelaki ini bertukar-tukar. Betul tak? Bertukar-tukar. Kenapa dia tukar-tukar? Kerana dia tengok pada apa yang dia nak sampaikan tu. Dia bukan hanya nak beritahu dia beriman kepada Tuhan. Dia boleh saja guna nama Allah, Ar-Rahman ataupun Rabb. Yang atas tadi yang waktu dia guna in yuridnir Rahman, dia boleh je guna in yuridnillah ataupun in yuridnir Rabb ataupun Rabbakum, boleh je. Tapi kenapa dia pilih Ar-Rahman? Ada sebabnya kenapa dia pilih kat situ. Kat sini kenapa dia pilih Rabb? Dia tak pilih Ar-Rahman pula. So bertukar-tukar. Merujuk kepada satu entiti yang sama, iaitu Allah. Tapi pensifatan itu berubah-ubah mengikut kepada apa yang lelaki itu nak sampaikan. Ikut cara dia nak apa, bahasa kita cara dia nak psycho kan, dia punya audience tu. So dia tukar, sedangkan maksudnya adalah sama sahaja. Kenapa digunakan perkataan Rabb kan? Tadi sebutkan kerana ini perkataan Rabb adalah lebih bersifat universal, lebih bersifat umum, dan kita terjemahkan pun Rabb ini dengan Tuhan. Baik, apa lagi? Kenapa digunakan perkataan Rabb? Kenapa digunakan perkataan Rabb? Rasa-rasanya kenapa digunakan perkataan Rabb? Kat sini. Sebab Tuhan yang sama. Tuhan yang sama. Dia the definition of the word tu sama. Maksudnya daripada Rabb, Allah dan Ar-Rahman itu. Dia refer to Tuhan, because your Rabb, that means Tuhan orang yang orang Quraisy tu refer tak Ustaz? Okey, Tuhan yang sama. Tuhan lelaki tu dengan Tuhan kaum ni adalah Tuhan yang sama. Baik. Lord tu tuan, Lord. Tuhan juga, betul. Rabb ini masih saya tukarkan ke bawah. Tak. Rabb ini juga maksudnya adalah Tuhan kamu. Tuan. Tuan Ustaz. Kat mana dapat perkataan Tuan ni? Lord nah. Lord tu, Tuan. Okey, baik. Kalau lain daripada situ, dapat daripada mana Tuan tu? Dapat daripada surah Yusuf. Surah Yusuf kata, irji' ila rabbik. Dan kembalilah kepada Rabb kamu. Rabb itu maksudnya adalah Tuan, iaitu Raja tu. Balik kepada Raja tu. Baik, kenapa guna lagi Rabb perkataan sini, tak gunakan perkataan yang lain? Pertama, universal. Kegunaannya Rabb dan umum. Dan sebab itu, kemudian menunjukkan kepada apa? Yang pertama juga kepada universal. Seperti mana yang Allah sebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 21 tu kan, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, umum pada manusia, Islam ke atau Islam, u'budu rabbakum, abdikan diri kepada Tuhan kamu. So dia umum, universal kepada Tuhan. So setiap orang adalah Tuhan dia, definisi Tuhan dia yang pelbagai. Yang kedua, Tuhan yang sama.
menunjukkan kepada laki Habib An-Najjar sudah bercakap dengan kaumnya itu, Tuhan mereka adalah Tuhan yang sama. So dia nak suruh kaum itu berfikir, macam mana boleh jadi Tuhan yang sama pula, sedangkan kaum dia tu tahu Habib itu dia percaya kepada Tuhan yang namanya Allah dan juga Ar-Rahman, sedangkan dia orang ada berhala sembahan yang lain selain daripada Allah itu. Maka dia samakan sebab apa? Nak cari yang sama dulu. Bila dah cari yang sama, baru akan lebih rapat, baru akan lebih geng. Kan? Sebab itu Allah sebutkan ketika nak berdakwah dengan orang-orang Yahudi. Allah sebutkan dalam Quran, "Qul ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a." Katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, mari sini. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari sini kita kembali melihat kepada apa yang sama antara kita ni. Apa yang kita ni sama. Kan? Allah suruh Nabi cakap dengan orang Bani Israel ataupun orang Yahudi. Mari sini kita berbincang, bercakap tentang apa yang sama antara kita ni. Kan? Jangan cakap apa yang different dulu. Cakap apa yang sama. Itulah apa Allah na'budu illallah, itulah Tuhan kita ni adalah Allah dan kita nak mengabdikan diri kepada Allah sahaja. So Allah suruh cari yang sama tu dulu. Jangan pergi cari yang berbeza tu, pergi cari yang sama dulu. Supaya boleh ada rasa rapat tu sikit, lepas tu baru boleh nak berbincang dengan harmoni. Maka digunakan perkataan Rabb. Kemudian yang ketiga, digunakan perkataan Rabb, maksudnya juga adalah Tuan. Maksudnya adalah Tuan. Itulah nak minta kepada penduduk ini berfikir bahawa mereka itu ada Tuan, ada Tuan, ada bos yang dia kena dengar cakap. Diorang tu bukan bos, diorang ada bos atas lagi daripada diorang, yang mana kalau kita sebut tentang bos ataupun Tuan, kenalah dengar cakap Tuan itu apa. Baik. Kemudian, kenapa di sini digunakan perkataan Rabb? Kita lihat pada surah yang ke-7, ayat ke-54. Cikgu Bulan ni kata pencipta. Betul, kita akan lihat. Surah yang ke-7, ayat yang ke-54. Ustaz, tadi yang Tuhan tadi surah Yusuf ayat berapa Ustaz? Saya tak ingat ayat berapa, tapi ayatnya irji' ila rabbik. Saya cari kejap. Baik. Ayat yang ke-50. Surah 12 ayat 50. Kalau ada persamaan Tuhan pada kafir dan Muslim tidak sama. Maksudnya definisi Tuhan. Boleh Ajar Asyah terangkan sikit. Baik. Kita nak baca dulu surah Araf, surah ke-7 ayat 54 pada halaman 157. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Terjemahan.
ayat 54. 54 Ustaz. Ya. Dia tu. Dan nak kena enlah Ustaz punya sekejap. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa lalu. Dalam 6 masa. Lalu ia bersemayam di atas arash. Ia melindungi malam dan siang yang mengiringinya dengan deras, yakni silih berganti. Dan ia pula menciptakan matahari dan bulan. Serta bintang-bintang semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam. Baik. Nak lihat pada penghujung ayat ni, ala lahul khalqu wal amr. Kepada Allah jugalah tertentu urusan menciptakan dan urusan pemerintahan. Itulah dia apa? Rabbul alamin. Siapa kata Tuhan penguasa sekalian alam? Dia adalah Tuhan yang mencipta dan memerintah. Mencipta dan memerintah. Itu maksud Rabb ataupun Tuhan. Itu sebagai Tuhan sekalian alam. Maka dalam ayat ini digunakan perkataan inni amantu bi rabbikum kerana nak menggambarkan kepada Tuhan Tuhan yang mencipta. Tuhan yang mencipta pemerintah. Pemerintah. Dicipta dan dia perintah. Dicipta dan diuruskan. Dicipta dan dia kuasai. Kerana ada manusia juga mencipta tapi manusia tak menguasai. Manusia cipta kereta tapi dia bukan berkuasa atas kereta tu. Orang dah beli, itu bukan, dia bukan boleh nak berkuasa pun atas kereta tu. Manusia mencipta pelbagai tapi dia tak menguasai. Tak boleh nak mengeluarkan perintah yang khusus kepada apa yang dia cipta itu. Maka digunakan perkataan Rabb nak menunjukkan kepada siapa? Aku beriman kepada Tuhan. Mungkin bila sebut Tuhan, maka penduduk kampung tu, penduduk bandar tu, saya sebut penduduk bandar lah, sebut penduduk kampung kan, kita bayangkan orang kampung, tapi konteks ini adalah kepada orang bandar. Penduduk bandar itu, mungkin pada mereka, Tuhan itu adalah Tuhan dia orang lah. Tapi bila gunakan Rabb, ia merujuk kepada satu pencipta dan pemerintah. Maka tidak ada Tuhan yang boleh mencipta. Satu je Tuhan yang boleh cipta. Allah SWT. Sebab itu digunakan perkataan Rabb. Baik. Perkataan Rabb juga, ia ada kaitan dengan perkataan apa? Kita guna perkataannya tarbiyah. Tarbiyah. Ada kaitan tarbiyah dengan Rabb? Kan, kalau nampak tulisan bahasa Melayunya mungkin tak berapa nampak. Kita tulis dalam bahasa Arab. Tarbiyah. Baik, boleh sebut tarbiyah. Di sini adalah ada perkataan ra dan juga ba. Maka perkataan tarbiyah dia ruwetnya sama dengan Rabb. Sama ruwet dengan Rabb. Maksud tarbiyah. Maksud tarbiyah adalah apa? Kita fahami tarbiyah dengan apa? Kalau kita sebut mentarbiyah, apa maksudnya? Mendidik. Mendidik, mengajar. Daripada tak tahu kepada tahu. Dan penduduk bandar difahami secara umumnya. Mereka ini orang yang intelektualnya tinggi ataupun rendah. Tinggi. Difahami? Tinggi. Kan? Sebab kita sebut je bandar, kita akan bayangkan bangunan yang tinggi, maju, semua dibayangkan. So nak menjadikan sesuatu tempat itu bandar, diperlukan kepada orang yang genius, orang yang pandai, intelektualnya tinggi. Baru boleh nak rancang, kawasan ni ada potensi untuk dimajukan. Kan? Kalau antara cara mudah sekarang kan, McDonald, bila dia nak buka cawangan dia, kan, cawangan yang seketul, bukan cawangan dekat shop lot. Yang sekarang dia tak buka dah cawangan kat shop lot, dia buka cawangan yang seketul-seketul tu kan. Kita akan tengok kan, dia main buka je ke? Tak. Kadang kita tengok dia buka, McD ni buka tah dekat mana-mana tah dia buka kan. Tetapi dia dah apa? Dia bukan main buka, dia dah kaji kawasan tu. Dia buka di situ, dia dah kaji kawasan ni akan membangun minimum 5 tahun ke depan akan naik kawasan tu.
Maksud mana kawasan di MACD, kawasan tu memang selepas itu memang naik. Bukan sebab MACD dah kaji dah kawasan tu lah. So nak membangunkan sesuatu tempat, dia kena ada kepandaian. Tengok kawasan ni ada potensi untuk dibangunkan. Sebab ada je kawasan yang orang memajukan, buat shop plot, tapi akhirnya terbiar tak laku. Buat rumah, tinggal. Berapa banyak dekat mana? Dekat Kuala Selangor ada, dekat Kuala Kubu Baru ada, dekat apa belah-belah Bukit Beruntung, belah banyak ada. Kan yang ditinggalkan sebab apa? Sebab mungkin kurang kepandaian dalam nak merancang. Maka nak merancang bandar dia bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Maka Allah sebut perkataan Rabb nak menggambarkan kepada Tuhan yang telah mendidik kamu, memberikan kamu ilmu hingga kamu penduduk bandar ini boleh menjadikan bandar ini hebat dan boleh menguruskan bandar ini. Oleh sebab itu digunakan perkataan Rabb. Kalau digunakan perkataan Allah, mungkin tak nampak. Digunakan perkataan Ar-Rahman, mungkin tak nampak. Tapi bila gunakan perkataan Rabb, maka akan nampak apa yang nak disampaikan. Bukan saja nak sebut Tuhan. Bila nak sebut sebagai pencipta, maka Tuhan yang lain, Tuhan itu tak ada mencipta apa-apa pun. Sebab itu dalam Quran, sebut apa? Kamu dan Tuhan kamu itu Allah sebut bekerjasamalah untuk mencipta apa? Zubaban. Mencipta seekor lalat. Allah suruh. Sebab apa? Sebab memang manusia tak boleh cipta pun apa benda. Sebab itu Allah sindir. Engkau dengan Tuhan kau bergabunglah sekali, bekerjasama, cipta seekor lalat. Maka digunakan perkataan Rabb nak mengingatkan balik bahawa ini Tuhan yang apa? Yang mencipta. So Tuhan yang disembah tu nak mencipta apa? Makan pun dia kena bagi, kan? Bagilah makan. Bagi ayam gulik ke, pulut kuning ke, bagi limau ke. Nak kena bagi makan pula lagi. Nak kena bersihkan pula lagi. Kan? Tapi Allah tak perlu. Kalau kita lihat pada kisah saya pernah sebutkan sebelum ini, pada kisah Kaabah, kan? Ketika mana Abraham nak menyerang Kaabah, ketika itu Datuk Nabi Abdul Muttalib menjadi, kita kata apa, ketua kampung. Kan? Menjadi ketua kampung di Mekah tu. Kan? Abraham pun sebelum nak masuk ke Mekah, dia ambil dulu binatang-binatang ternakan yang berada di pinggir bandar tu, yang nak dijual dan sebagainya. Dan antara yang diambil adalah 200 ekor unta milik Abdul Muttalib, Datuk Nabi. Maka Abdul Muttalib ni pun jumpalah dengan Abraham. Dan negosiasi dapatlah jumpa dengan Abraham. Jumpa dengan Abraham, dia apa yang Abdul Muttalib minta, dia minta agar Abraham kembalikan binatang-binatang ternak yang telah dirampas. Ada kambing, ada unta. Dia nak minta kembalikan balik. Dan hak penduduk Mekah tu. Maka Abraham tu marah gitu. Engkau datang nak jumpa aku ni sebab nak cerita pasal binatang ternak ni. Aku datang nak menyerang Mekah. Nak menghancurkan Kaabah. Engkau cerita pasal binatang ternak ni. Kau tak sebut pun pasal Kaabah. Abraham jadi marah. Tapi apa kata Abdul Muttalib? Abdul Muttalib kata, Kaabah itu ada pemilik dia. Dan pemilik dia akan jaga Kaabah itu. Dia adalah rumah Allah dan pemilik dia akan jaga rumah dia. Tetapi Tuhan yang selain daripada Allah, mereka itu perlu dijaga, dibersihkan tempatnya, dialihkan. Kalau tiba orang nak buat pembangunan kat situ, kena alih pergi ke tempat lain dan sebagainya. Tapi Allah, dia Tuhan ya, dialah pencipta. Dan dia tak perlu dijaga oleh sesiapa pun. Dan dialah Tuhan yang telah mendidik manusia hingga manusia mampu untuk nak menguruskan kehidupan dia dengan sebaiknya. Hingga mampu nak menjadikan satu tempat itu bandar yang adanya pelbagai kemajuan, adanya pelbagai peluang pekerjaan, menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi. Itu datangnya dari siapa? Daripada Rabb, daripada Tuhan. Sebab itu dalam ayat ni digunakan perkataan Rabb, tak gunakan perkataan Allah. Sedangkan yang buat tu semua kita tahu siapa yang cipta? Allah. Siapa yang mendidik manusia? Allah. Semua tahu dengan perkataan Rabb. Ya, silakan je ya. Boleh tak kita katakan dia menggunakan birab bikum ni untuk menegas dan meyakinkan
sifat-sifat, 5 sifat yang Allah yang Ustaz dah senaraikan tu. Ya. Ya. Itu dipilih perkataan Rob. Dia tak pilih perkataan yang lain. Baik, Ajar saya menyebut kalau nak cari common understanding ni antara kafir dan Muslim dengan menggunakan Rob, maka Tuhan tidak sama pada kafir dan Muslim. Kepada kafir, Tuhan rujuk kepada berhala. Betul. Kan? Sebab itu bila laki ini guna Rob, kan? Laki ni tahu dah Tuhan dia Allah. Tapi Tuhan penduduk bandar tu, dia belum lagi sepenuhnya bertuhankan Allah. Dia tahu dah. Tapi kenapa dia sebut? Kerana nak biar penduduk kampung ni berfikir. Kenapa dia samakan? Kenapa dia samakan Tuhan? So, bila dia duduk dan dia merenungkan perkataan tu dan dia berfikir, dia akan jumpalah bahawa perkataan Rob itu kan dengan istilah penggunaan mereka ada mana yang lain yang akan menyokong, yang akan membawa kepada 5 mana ini. Kalau nak lebih jelas, itu yang Allah sebutkan pada surah surah Al-Baqarah ayat 21 tu. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 pada muka surat 4. Allah berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, abdikanlah diri kepada Tuhan kamu. Kalau kita berhenti sampai situ je. U'budu rabbakum. Abdikanlah diri kepada Tuhan kamu. Allah seru manusia umum ni. Bukan orang Islam. Sekalian manusia. Allah tahu tak manusia ni bukan semua ni Islam? Tahu. Ya, tapi kenapa Allah seru sekalian manusia akan mengabdikan diri kepada Tuhan kamu, iaitu Tuhan diorang. Dan sudah tentu setiap orang pemahaman masing-masing. Orang Islam dengan kefahaman Tuhan dia. Orang Nasrani dengan kefahaman Tuhan dia. Orang Yahudi, kefahaman Tuhan dia. Orang Buddha. Setiap orang ada Tuhan mereka masing-masing. Dan bila Allah kata, u'budu rabbakum, adilkanlah diri kepada Tuhan kamu, maka setiap orang pun akan okey, aku kena sembah Tuhan aku. Tapi selepas itu Allah sebutkan allazi khalaqakum. Tuhan yang Allah maksud adalah Tuhan yang menciptakan. Waktu tu setiap orang akan berfikir balik, Tuhan aku ni menciptakan tak? So waktu tu semua akan fikir, Tuhan aku tak. Tuhan aku bukan dia menciptakan, aku yang kena jaga dia. So setiap orang akan fikir, Yahudi akan fikir Tuhan dia, Nasrani, Buddha, semua akan fikir Tuhan dia. Adakah Tuhan dia tu menciptakan? So kalau tak, yang Allah maksudkan bukanlah Tuhan mereka. So awal Allah umumkan, tapi selepas itu dikhususkan. Lepas itu Allah sebut ayat 22, allazi ja'ala lakumul arda firasyan. Tuhan itu ialah Tuhan yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan. Adakah dia orang pun berfikir, Tuhan aku ni dia ke yang cipta bumi? Dia ke yang cipta langit? Dia ke yang turunkan air hujan daripada langit? Dia ke yang tumbuhkan tumbuh-tumbuhan daripada bumi? Tak. So kalau Tuhan mereka tak buat itu, maka dia tahu bukan Tuhan ini yang Allah maksudkan. Maka Allah maksudkan satu Tuhan yang buat semua ini. Dan tidak ada Tuhan yang lain yang mampu nak buat semua ini. Hanyalah satu je, Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mulakan dengan sebut perkataan apa? Khalaqa. Mencipta. Sebab Tuhan ni, sebab perbuatan ini mencipta, tak ada Tuhan lain yang boleh buat. Satu je Tuhan yang boleh buat. Itulah Allah Azza wa Jalla. Maka di sini bila sebut, memang definisi Tuhan Islam dan bukan Islam berbeza. Tapi bila kembali dia orang berfikir balik, mencipta. Siapa yang boleh mencipta? Hanya Allah je yang boleh mencipta. Siapa yang boleh mendidik, mengajar manusia? Tak ada. Hanya Allah. Sebab itu dalam surah Ar-Rahman, yang pertama sekali Allah sebut adalah apa? Ar-Rahman. Al-Yaman Quran. Mendidik, mengajar. Kemudian khalaqal insan. Siapa boleh mencipta? Hanya Allah je boleh mencipta. Kemudian allamahul bayan. Tentang apa? Mengajar lagi. Tentang mendidik lagi. Itu hanya satu Tuhan dia yang boleh buat. Tak ada Tuhan lain yang boleh lakukan perkara tersebut. Maka laki dia kata, sungguh aku beriman. Aku telah beriman kepada Tuhan kamu. Digunakan Rabb. Kerana apa? Laki ni nak mula tarik balik. So bukan Rabb engkau yang aku masukkan. Yang aku masukkan adalah Rabb aku. Kerana kita tahu Rabb itu dia adalah Tuhan, dia adalah pencipta, dia adalah satu apa, kalau kita katakanlah orang yang telah mendidik kan. Dan mereka semua tahu bahawa Tuhan mereka itu memang tak boleh buat apa. Hanyalah apa? Hanyalah batu yang tak bergerak. Tak dengar pun bila mereka minta.
Kalau kata pokok ataupun keris, itu hanyalah objek yang tak mendengar apa-apa. Apa-apa pun. Laki ni, apa yang laki ni sedang cuba buat daripada awal ayat perbincangan kita, dia sedang nak minta penduduk bandar ini berfikir. Kerana itu sahaja yang boleh membuka mata. Bila berfikir. Kalau tak fikir, tak boleh nak buka mata. Sebab diorang sekarang dah berada dalam dhalalim mubin, kesesatan yang nyata dah tenggelam. So diorang kena sedar yang diorang tengah lemas. Kalau tak sedar yang diorang itu tengah lemas, maka tak akan ada siapa yang boleh membantu diorang. Maka yang lelaki ini tengah buat adalah sedang merangsang fikiran supaya berfikir. Zainul berkata, Ustaz Habib An-Najjar adalah hamba Allah biasa yang telah berdakwah kepada kaumnya. Di manakah peranan 3 rasul yang telah diutus untuk berdakwah? Baik. Peranan rasul itu tadi dah disebutkan di atas, iaitulah rasul itu yang telah mula berdakwah pada penduduk bandar dan pada keseluruhan negeri itu, hingga kan Habib ini juga kan beriman kepada rasul ini. Beriman kerana apa? Sebab dakwah daripada rasul ini. Maka walaupun yang sekarang ini dia highlightkan adalah Habib An-Najjar, bukannya rasul, tetapi Habib An-Najjar ini dia mendapat keimanan itu asbabnya siapa? Asbabnya daripada rasul tersebut. Nabi SAW berdakwah menyebarkan Quran berapa lama? 23 tahun. Sekarang kita berada pada 1444 Hijrah. Dah 1400 tahun dah kita ke depan. Waktu Nabi SAW wafat, Islam waktu tu berada di mana? Berada di Madinah. Lepas tu kemudian tersebar di Yaman dan sikit-sikit tersebar. Ketika mana Islam memerintah menguasai seluruh semenanjung Arab dan menguasai 2/3 dunia. Waktu tu Nabi ada tak? Nabi tak ada. Sekarang ni sampai hari ini Nabi ada tak? Tak ada. Tapi kita beriman. Kita tahu asbabnya siapa? Asbabnya Nabi SAW. Tak ada orang sebut. Tapi setiap kita tahu 2/3 dunia dikuasai ketika zaman Umar Al-Khattab. Itu asbabnya bermula dengan Nabi SAW. Maka laki ini Allah highlightkan, Allah tak highlightkan Rasul. Antaranya sebab apa? Sebab kadang datang alasan, bolehlah diorang tu Nabi, diorang tu Rasul, kan? Diorang tu Allah jaga, malaikat jaga, kan? So okeylah kan. Kita ni orang biasa, nak beriman, nak berdakwah pula lagi, nak ajak orang. Kita ni ilmu tak banyak. Kita ni pun entah siapa-siapa. Maka sebab itu Allah highlightkan tentang lelaki ini. Seorang yang tak dikenali. Duduk pula nun di hujung bandar. Bukan orang bandar, hujung bandar. So nak masukkan mungkin pelajarannya itu tak tinggi. Umumnya lah kita ambil konteks. Bukan kita nak merendahkan lelaki ini. Tetapi ada sebab kenapa Allah sebut lelaki dari hujung kota. Ada sebab. So nak menggambarkan lelaki ini mungkin pelajarannya tak tinggi. Mungkin dia bukan orang kaya. Dia bukan orang penting. Bukan ada jawatan. Dia tidak dikenali. Tetapi apa yang ada pada dia? Mengambil berat tentang penduduk bandar. Tentang kaum dia. Itu sifat yang dia ada. Dia tahu dia tak boleh beriman seorang. Dia tahu kalau kaumnya tu tak beriman akan ditimpa dengan bahaya. So dia bimbang. So itu yang dia pergi berdakwah walaupun dia tahu dia ni nobody, orang tak kenal pun. Dia ni orang tak pandang pun. Dia tahu. Tapi kenapa dia tetap pergi? Kerana bimbangnya dia dengan kaum dia itu. Maka ini yang Allah nak bawakan. Sebab tu cerita tentang Rasul pendek je. Kalau tengok pada ayat tu, cerita tentang Rasul hanya berapa ayat je. Ayat yang sampai bermula pada ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-19. Lepas tu sebahagian lain ini semua ceritanya tentang lelaki Habib An-Najjar ini. Nak bawakan tentang orang biasa yang beriman kemudian berdakwah. So
Tak perlu menjadi orang yang terkenal baru nak berdakwah. Tak perlu dapat gelaran ustaz ataupun ustazah baru nak berdakwah. Asalkan orang itu ada apa? Ada rasa bimbang dengan saudara dia yang lain, maka dia akan berdakwah walaupun dia tahu kemungkinan untuk ditolak itu adalah tinggi. Rasul pun ditolak, 3 orang pula tu. Ini kan pula dia, sah-sah memang akan ditolak. Tapi tak, dia tetap pergi. Kenapa? Dia bimbangkan kaum dia. Inni amantu bi rabbikum fasma'un, aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarlah. Disebut maka dengarlah aku. Fasma'uni, maka dengarlah aku. Maka dalam tafsir kita akan lihat maka dengarlah nasihat aku. Ada yang meletakkan maka dengarlah persaksian keimanan aku kepada Tuhan kamu, iaitulah Allah Ar-Rahman. Fasma'uni, disuruh dengar. Kenapa dia suruh dengar? Kerana dengan mendengar sebenarnya telah berlaku banyak perubahan dalam kehidupan seseorang. Dan seorang bayi dia akan mula dengan mendengar dulu sebelum melihat. Dalam Quran Allah sebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah dia yang telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan tak tahu apa-apa pun. Dan dia telah menjadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Kalau sebut pendengaran dulu. Yang pendengaran dia sesuatu yang penting. Pendengaran banyak merubah diri seseorang. Pendengaran. Maka fasma'uni, dia suruh dengar. Kita pun kalau cakap dengan anak kita, tolonglah dengar cakap mak. Tolonglah dengar apa yang mak nasihat dekat adik kan. Kita suruh dengar. Kerana dengar dia akan boleh merubah. Maka sampai di sini dakwah Habib An-Najjar lelaki ini kepada kaumnya, akhirnya dia tutup kan kata-kata dia kepada penduduk bandar itu dengan dia menyatakan keimanan dia yang teguh, yang tidak berubah kepada Tuhan penduduk bandar itu, iaitulah Allah Ar-Rahman. Dan dia meminta agar penduduk kampung itu mendengar kesaksian dia itu dan juga mendengar nasihat yang dia disampaikan, peringatan yang disampaikan. Ayat selepas itu akan terus ceritanya tentang apa? Tentang lelaki ini dimasukkan ke dalam syurga. Kita akan sambung perbincangannya pada minggu hadapan insya-Allah. Baik, itu saja saya kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat dapat diambil. Hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana